Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu 9.2 mengenai kaca dan seramik. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memerihalkan komponen kaca dan seramik. Yang kedua, menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik. Dan yang tiga, mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik. Okey. Yang pertama, kaca. Apa kaca ni? Kaca ni diperbuat daripada apa, cikgu? Kaca ni bagaimana, cikgu? Kaca ni ada banyak jenis ke, cikgu? Okey, jom cikgu terangkan kepada kamu semua. Okey, yang pertama, kaca ni dia diperbuat daripada silika. Silika ni ialah sebatian yang mengandungi silikon, dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Silika ni dileburkan dalam sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Okey, ni silika. Dia pun dileburkan pada suhu 1500 darjah Celsius. Lepas tu dia jadi cair. Lepas jadi cair, terbentuklah kaca. Okey, inilah kaca dibentukkan, kan? Adalah proses-proses dia macam mana dia bentukkan kaca tu. Okey, jom kita tengok macam mana proses pembuatan kaca. Okey, contoh kaca silika teratur adalah kantang pembesar. Okey, yang kedua adalah kaca soda kapur. Kaca soda kapur ni komposisi dia silika, kalsium karbonat, natrium karbonat. Ciri-ciri dia takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Okey, sebagai contoh di sini, kaca mentor ni. Kaca lampu. Lampu dekat rumah awak tu, mentor dekat rumah awak tu, kaca tu dia menggunakan kaca soda kapur. Okey. Yang ketiga adalah kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni komposisinya silika, boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Ciri-ciri dia ketahanan yang sangat tinggi terhadap
haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Okey, sebagai contoh ni bika. Kalau awak masuk makmal ke kan. Lepas tu awak buat eksperimen menggunakan bika ni. Bika ni diperbuat daripada kaca borosilikat sebab dia tahan haba. Macam tu. Okey, yang kedua adalah kaca pelambam. Kaca pelambam ni apa yang ada dalam kaca pelambam ni? Dalam dia ada silika, pelambam 2 oksida, natrium oksida. Ciri-ciri dia takat lebur yang rendah, mempunyai indeks yang tinggi. Okey, sebagai contoh ni kaca perhiasan. Perhiasan dekat rumah awak tu, dia menggunakan kaca pelambam. Okey, yang kedua pula seramik. Seramik ni diperbuat daripada tanah liat. Okey. Seramik diperbuat daripada tanah liat yang mempunyai komponen utamanya ialah aluminium silikat. Ni seramik. Lepas tu terhasilnya pasu. Okey, jom kita tengok. Itulah contoh cara pembuatan seramik. Okey, ciri-ciri seramik. Yang pertama, tahan panas dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, keras tapi rapuh.
Yang ketiga, tidak berkarat. Sebab apa tidak berkarat? Sebab dia diperbuat daripada tanah liat. Dan dia lengai terhadap bahan kimia. Dan yang kelima dan yang terakhir, penembat haba dan elektrik yang baik. Okey, penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk seramik ni, pinggan. Ni pinggan yang bercorak-corak macam ni, diperbuat daripada seramik. Kaca, pinggan yang macam ni. Okey, seramik palsu macam ni, kaca gelas. Contoh. Okey, aplikasi kaca dan seramik. Okey, untuk kaca borosilikat, radas makmal seperti bika dan kelalangkun yang diperbuat daripada kaca borosilikat kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Okey, ni semua ni yang dalam makmal tu, barang-barang radas dalam makmal tu diperbuat daripada kaca borosilikat. Okey, kaca soda kapur. Penutup kaca mentol biasanya diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Okey, ini contoh yang diperbuat daripada kaca soda kapur. Okey, kaca plumbum. Prisma kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, ini sebagai contoh prisma kaca menggunakan kaca plumbum. Okey, seramik. Seramik ni pinggan mangkuk yang diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Okey, ini sebagai contoh pinggan mangkuk yang diperbuat daripada seramik. Okey, seramik juga digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Okey, gigi palsu tu contohlah atuk nenek awak yang pakai ke mak ayah yang pakai tu, tu gigi palsu tu diperbuat daripada seramik lah tu. Okey. Seramik juga, jubin seramik digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadi lantai kelihatan bersih dan cantik. Lantai tu kalau orang Kelantan kat mozaik lah. Mozaik dekat rumah awak tu diperbuat daripada seramik. Okey. Untuk latihan untuk subtopik 9.2 kaca dan seramik, cikgu nak awak buat dalam buku teks praktis formatif 9.2 soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.